Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 12 Februari 2019 bersama saya, Mastura Mala. Isu kelayakan pemimpin politik diteruskan lagi dengan yang terbaru. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Mahfuz Omar tampil menafikan mempunyai ijazah. Dalam satu kenyataan ditulis hari ini, beliau berkata perkara tersebut jelas merupakan satu fitnah yang jelas mahu mencemarkan namanya. Katanya beliau tidak pernah memiliki apa-apa ijazah dari mana-mana universiti dalam ataupun luar negara. Naib Presiden UMNO itu berkata demikian selepas tular di media sosial mengenai dakwaan bahawa beliau merupakan lulusan dari sebuah universiti luar negara. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak hari ini memuat naik di Facebooknya gambar yang memaparkan Mahfuz disertakan latar belakang pendidikan di Belford University. Dan dalam perkembangan lain, Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali menjelaskan keputusan pelantikan anggota Majlis Tindakan Ekonomi yang tidak membabitkan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah keputusan penuh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Memetik Malaysia Kini, Azmin berkata beliau yakin dalam proses perbincangan untuk dapatkan input dan maklum balas, jawatan kuasa ini perlu terlibat dengan banyak berkepentingan termasuk anak muda, komuniti ekonomi kerana perlu lebih banyak input. Katanya lagi, ini hanyalah sebuah jawatan kuasa kecil untuk mengumpulkan semua info daripada pihak yang berkepentingan supaya dapat mengadakan mesyuarat pertama serta perbincangan dengan pihak yang terlibat. Pejabat Perdana Menteri semalam berkata itu bagi menyahut dan bertindak ke atas maklum balas rakyat jelata terhadap masalah yang mereka hadapi khususnya dalam bidang ekonomi. Seramai 16 pemimpin dilantik menyertai Majlis Tindakan Ekonomi termasuk Mahathir dan Azmin, tetapi nama Anwar tercicir daripada senarai tersebut. Azmin yang juga timbalan Presiden PKR disoal wartawan mengapa Anwar selaku bekas Menteri Keuangan dan bakal Perdana Menteri tidak dilantik menganggotai Majlis Ekonomi itu yang dibentuk untuk meneliti dan membuat keputusan berkaitan hal ehwal ekonomi dan keuangan serta kebajikan rakyat. Baik, dalam perkembangan berkaitan, dua Menteri Kabinet menyangkal dakwaan Datuk A. Kadir Jassin bahawa penubuhan Majlis Tindakan Ekonomi disebabkan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak berpuas hati dengan prestasi Menteri-Menteri Kabinet. Kadir Jassin ada menulis mengatakan bahawa penubuhan majlis ini adalah kerana PM tak puas hati dengan performance Kabinet Presiden. Tidak benar sama sekali. Ini bukan seorang satu menteri. Kita dalam Pakatan Harapan kita bergerak dan bertindak secara kolektif. Keputusan jemaah menteri juga dibuat secara kolektif. Sebab itu diadakan majlis. Majlis ini terdiri daripada pelbagai pihak yang mempunyai kepakaran dan kemahiran masing-masing. Dan mereka mempunyai reputasi yang cukup baik dalam masyarakat. Sudah tentulah input mereka amat penting untuk kita perhalusi dan kita akan membuat keputusan secara bersama kerana tindakan yang akan diambil itu akan memberikan kesan yang cukup positif kepada rakyat keseluruhan. Tak betul juga kawan saya, dia tak boleh buat macam itu. Dulu NEAC ditubuhkan, adakah makna waktu itu kabinet waktu itu pun tak berfungsi? Kerana it's not right because this is a combination of private and government as announced by Tun. Siapa ahli-ahli mereka yang bertujuan untuk membantu mengukuhkan ekonomi, memulihkan ekonomi. Cadangan yang saya bawa dalam Majlis Presiden Pakatan Harapan, saya bawa cadangan itu pasal saya tahu apa yang berlaku di bawah, masalah besar dari segi ekonomi, dan sebab itu saya cadangkan penubuhan itu dan Alhamdulillah Tun Mahathir terima. Semalam kalau tak silap saya senarai anggota telah diumumkan. Jadi mengatakan ini menunjukkan kelemahan Pakatan Harapan di Kabinet is not quite right lah. Terdahulu, Penasihat Khas Media dan Komunikasi kepada Perdana Menteri Kadir Jassin menulis dalam blog beliau describe bahawa penubuhan Majlis Tindakan Ekonomi oleh Dr. Mahathir mempunyai maksud tersirat apabila Perdana Menteri merasakan Kabinet tidak memadai untuk menangani isu-isu ekonomi, keuangan dan kebajikan rakyat.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini mengulangi kenyataan kontroversi terdahulu yang dibuatnya Saya Melayu terlebih dahulu. Tetapi yang kadang berat sekali saudara cerita dalam masa 5 minit saja lagi ialah tentang tuduhan bahawa kerajaan Pakatan Harapan ini anti Melayu dan anti Islam. Tengok muka saya, totok Melayu. Saya pernah buat kenyataan dulu, Malay first, ada orang marah lah. Tapi memang saya Melayu dan Tun Mahathir. Sebahagian besar jemaah menteri daripada 24 orang, tak silap saya, 16 daripada mereka adalah Melayu Islam. Tak ada masalah. Jadi kalau nak katakan bahawa kita telah mengorbankan hak Melayu, kalau ada di sini cakap begitu boleh jumpa saya lepas ni dan beritahu apa dia yang kita dah korbankan. Ataupun kita tak mempertahankan Islam. Ini hak kita dalam perlembagaan negara, termaktub dan tak ada siapa boleh hapuskan, baik di kerajaan mana naik sekalipun, kerajaan dahulu, kerajaan sekarang dan akan datang. Ini adalah satu kewajipan yang tak boleh diabaikan. Apa yang termeterai dalam perlembagaan, hak orang Melayu, kedudukan raja, soal bahasa, soal agama Islam, perkara pokok itu tetap kekal. Jadi saya nak sebutkan ini komitmen kita untuk mempertahankan itu total, bukan separuh-separuh. Total makna is full commitment untuk tentukan. Jadi kalau orang kata dah mulalah bila Pakatan Harapan naik ni dah abaikan hak Melayu, tak ada tengok tentang masalah Melayu atau ditinggalkan, ataupun institusi agama Islam diabaikan, JAKIM dihapuskan, majlis-majlis Islam tak tertubuh lagi. Kalau ada di sini yang boleh berikan bukti bahawa ini telah berlaku, beritahu kepada saya. Ataupun mungkin andaian-andaian oleh pihak tertentu yang sengaja nak mukhtar belit, nak mengatakan pasal isu ini isu yang besar, isu sensitif. Kalau ada orang Melayu kata, oh hak Melayu dah hapus, dia akan marah. Saya akan marah. Dan saya tak rela hak Melayu terhapus, apalagi kedudukan Islam agak dinodai oleh sesiapa sekalipun. Seterusnya, PAS mengesahkan rakaman audio isu PAS menerima dana daripada UMNO itu mengandungi suara anggota Parlimen Bacok Nik Muhammad Nik Abdul Aziz. Memetik Malaysia Kini, Setiausaha Agong PAS Datuk Taqiyuddin Hassan turut menjelaskan Nik Abdul sendiri mengakui audio itu suaranya, tetapi apa yang dicanang oleh musuh politik PAS tidak menggambarkan perkara sebenar. Menjelas lanjut, Taqiyuddin berkata untuk memahami konteks ayat di dalam audio seseorang itu perlu melihat dan meneliti secara keseluruhannya dari minit pertama hingga minit terakhir. Terdahulu, isu rakaman audio yang didakwa mengandungi suara Nik Abdul kembali timbul selepas Presiden PAS Abdul Hadi Awang menyelesaikan di luar mahkamah samannya terhadap editor Sarawak Report Claire Russell Brown 2 Februari lalu. Beberapa hari selepas media melaporkan kes saman fitnah itu tidak akan diteruskan, dua pengguna Facebook tampil mengaku menjadi saksi hidup berhubung rakaman audio itu. Pengguna Facebook bernama Dr. Muhammad Atiullah Uthman dalam satu perkongsian mendakwa menjadi saksi ketika Nik Abdul membuat pengakuan menerima duit UMNO. Sebagai rekod, Nik Abdul sebelum ini menafikan sekeras-kerasnya dakwaan audio itu adalah suaranya dan menegaskan itu adalah fitnah. Bella, sumber memaklumkan bahawa pihak berkuasa mendapati tiada dana dari 1MDB disalurkan ke akaun Bank PAS. Memetik Malaysia Kini, penemuan itu dibuat selepas penyiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM meneliti akaun Bank PAS dalam siasatan ke atas dakwaan yang menyatakan pemimpin parti itu menerima 90 juta ringgit daripada UMNO. Sumber itu juga mengesahkan bahawa akaun yang diteliti adalah akaun yang didaftar di bawah nama parti dan bukannya akaun peribadi pemimpin PAS. Bagaimanapun belum dapat dipastikan sama ada SPRM sudah selesai meneliti akaun peribadi pemimpin PAS yang dikaitkan dalam siasatan yang dilancarkan Suruhanjaya itu 6 hari lalu. Cubaan untuk mendapatkan ulasan dan perkembangan terbaru berhubung kes itu dari pegawai atasan SPRM turut tidak berhasil. Difahamkan pegawai SPRM bersifat lebih tertutup berhubung siasatan berkenaan selepas Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Shukri Abdul berkata beliau tidak mahu sebarang spekulasi berhubung kes itu.
Rabu lalu, SPRM dalam kenyataan medianya mengesahkan memulakan siasatan ke atas dakwaan penyaluran dana berkenaan selepas menerima laporan. Laporan yang dibuat oleh orang awam menurut SPRM dibuat selepas Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang bersetuju untuk membuat penyelesaian luar mahkamah berhubung kes saman fitnah ke atas Sarawak Report. Saman berkenaan berhubung laporan portal Sarawak Report pada 2016 yang mendakwa PAS menerima dana RM90 juta daripada UMNO sebagai balasan kepada sokongan yang diberikan kepada parti berkenaan. Turut didakwa ialah dana berkenaan kemungkinan datang dari 1MDB. Sejak siasatan bermula, SPRM dilaporkan telah merakam keterangan daripada beberapa pemimpin PAS termasuk anggota Jawatankuasa Pusat Nik Abdul Aziz dan bekas pengerusi bersih S. Ambiga. Pengerusi Bersatu Tun Dr. Mahathir Mohamad hari ini menyerahkan kad keahlian parti itu kepada beberapa bekas ahli parlimen UMNO di Yayasan Kepimpinan Perdana di Putrajaya. Iaitu kita menerima 7 orang ahli parti pribumi yang mana mereka semua terdiri daripada parti UMNO. Mereka telah keluar daripada UMNO sekian lama dan mereka membuat permohonan untuk menjadi ahli parti pribumi. Kita telah kaji dan kita telah terima mereka sebagai ahli. Menjadi ahli parti pribumi bukan bermakna mencari perlindungan daripada parti ini. Kita tidak akan memberi perlindungan terhadap apa-apa yang dilakukan dahulu. Tetapi kita terima mereka sebagai ahli biasa. Mengikut syarat yang kita kenakan, mereka akan jadi ahli biasa. Mereka tidak boleh pegang apa-apa jawatan. Tetapi kita mungkin menggunakan mereka untuk tugas-tugas tertentu. Untuk mendapat pendapat mereka ataupun dalam pilihan raya kita mungkin memberi peluang kepada mereka untuk berkempen untuk parti pribumi dan Pakatan Harapan. 7 mereka ialah Ahli Parlimen Masjid Tanah Datuk Mas Ermiati Samsudin, Ahli Parlimen Larut Datuk Sri Hamzah Zainuddin, Ahli Parlimen Tasik Gelugur Datuk Syabuddin Yahya, Ahli Parlimen Tanah Merah Datuk Ikmal Hisham Abdul Aziz, Ahli Parlimen Mersing Datuk Sri Abdul Latif Ahmad, Ahli Parlimen Sabak Bernam Datuk Muhammad Fasiah Muhammad Fakih dan Ahli Parlimen Hulu Terengganu Datuk Rosul Wahid. Bagaimanapun, ketika sidang media pengumuman dibuat ketika Rasul Wahid tidak kelihatan. Baiklah, jangan lupa layari laman web kami di www.kinitv.com/bm untuk mendapatkan berita terkini. Anda juga boleh layari kami di www.youtube.kinitv. Saya Mas Ramala, Assalamualaikum dan salam hormat.